Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid tahun 5, untuk mata pelajaran Pendidikan Islam bidang Sirah. Hari ini kita akan masuk bidang Sirah. Unit 1, Hijrah Membawa Rahmat. Okey. Kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 134. Okey. Okey, kamu perhati dan fikirkan. Hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Okey, contoh gambar tu, dalam gambar tu hijrah daripada satu tempat ke satu tempat yang barulah. Ataupun gambar yang kedua, dia sedang memikirkan mungkin apa yang difikirkan kita pun tak tahu kan. Mungkin difikirkan dia nak berubah daripada keadaan yang tak baik kepada baik. Okey, kemudian seterusnya, faktor utama berlakunya hijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah. Okey, ini rujukan daripada nota di sebelah lah. Okey, hijrah bermaksud perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Apakah hikmah di sebalik peristiwa hijrah ini? Okey, kita boleh lihat nota di sebelah kiri kamu. Agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah. Semakin banyak orang memeluk Islam kerana tertarik dengan keindahan ajaran Islam. Kemudian, situasi ini mengakibatkan musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Apabila Islam sudah makin berkembang, orang musyrikin Mekah pun menggunakan kekerasan kepada umat Islam. Kemudian umat Islam menerima ancaman dan siksaan sehingga ada dalam kalangan mereka dibunuh dengan kejamnya. Mereka juga dipulaukan serta menerima cacian, penghinaan dan dilemparkan dengan fitnah. Kehidupan ketika itu sangat perit sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebenaran kepada umat Islam berhijrah ke Madinah. Pelawaan penduduk Madinah juga menjadi satu daripada faktor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Para sahabat berhijrah ke Madinah secara berperingkat dan secara rahsia agar tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Okey, itu adalah beberapa cerita berkenaan hijrah. Okey, kemudian seterusnya kamu baca dan hayati peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Okey, kamu lihat peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah setelah mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Okey, baginda pergi menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rancangan rapi serta tersusun diatur bersama-sama. Okey, jika lihat di sini jadualnya, individu yang terlibat, tugasan serta tujuan. Okey, yang pertama sekali individu yang terlibat yang pertama, Abdullah bin Uraiqid, seorang musyrik. Okey, tugasannya diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar, yang jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Tujuannya adalah mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki mereka. Kemudian individu yang kedua, Abdullah bin Abi Bakr, ditugaskan memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda di Gua Sur. Okey. Kemudian tujuannya adalah mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Kemudian individu yang seterusnya adalah Asma binti Abi Bakr. Ini perempuan ditugaskan menghantar makanan. Okey. Tujuannya untuk memastikan bekalan makanan mencukupi. Kemudian seterusnya Amir bin
Fuhairah ditugaskan menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu. Tujuannya adalah untuk mengelak dijejaki oleh musuh dan memastikan bekalan minuman mencukupi. Okey, ini adalah perancangan perancangan yang rapi. Okey. Okey, seterusnya yang kedua, okey, Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tidur di katil baginda dan menggunakan burdah baginda. Tujuannya untuk mengelirukan musuh yang hendak membunuh baginda. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, baginda dapat melepaskan diri daripada kepungan tersebut. Okey, setelah itu baginda dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bertolak ke Gua Sur yang terletak di selatan Mekah. Tindakan ini diambil bagi mengelirukan pihak musuh. Okey, peristiwa ini berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Okey. Ini adalah ilustrasi lah ya. Okey, sesiapa yang berjaya menangkap Muhammad, apa yang akan dihadiahkan? Okey, akan dihadiahkan dengan 100 ekor unta. Ini ilustrasi. Kaum musyrikin terus mencari Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di luar kota Mekah. Hadiah lumayan ditawarkan jika berjaya menangkap baginda. Okey, seterusnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam bersembunyi di Gua Sur. Okey, semasa dalam perjalanan, seorang musyrik yang bernama Suraqah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Baginda dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan hijrah. Okey, di sini perkataan burdah ni tadi, apa yang dimaksudkan dengan burdah? Kain yang mempunyai corak bergaris yang dipakaikan pada badan. Okey. 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 Kita sampai sini dulu sebab kalau ikutkan panjang lagi cerita ni. Penceritaan sirah Nabi ni panjang Okey. Kita habiskan sampai sini dulu. Muka surat 137. Okay, kita akan bersambung pada video-video akan datang lah, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.